سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي زدني علما. صدق الله العظيم. Yang bermaksud dan katakan, wahai Muhammad, wahai Tuhan kami, zidni, tambahlah kepadaku ilman, ilmu pengetahuan. Surah Toha ayat 114. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tetamu Allah, sahabat-sahabat, mudah-mudahan dirahmati sekalian. Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi bagi izinan untuk sama-sama sekali lagi pada malam ini kita berada di rumah Allah ini mendirikan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan di antara maghrib dan isya ini untuk sama-sama kita nak mendengar ayat-ayat Allah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam ini Allah Ta'ala nilai sebagai amalan yang saleh, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi seperti biasa sebagai bahan perkongsian ilmu kita bersama, saya menggunakan kitab Hadis Kursi, analisa dan komentar yang ditulis oleh ataupun yang dihimpunkan hadis oleh Syekh Ahmad Sabit. Dan insyaAllah pada malam ini ikut catatan saya ni kita masuk hadis yang ke-63. Maknanya dia dah 63 kali dah baca hadis. Dan hadis yang ke-63, hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, siapa dia? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Abbas, dia punya Al-Abbas pakcik Nabi. Bila wafat Abu Talib, bila mati Abu Talib, maka orang yang diamanahkan untuk menjaga Nabi Al-Abbas. Al-Abbas mana dia? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi bila sebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna dia Ibnu Abbas ni sepupu Nabi sallallahu Abdullah bin Abbas sepupu Nabi, Al-Abbas pak saudara Nabi, dan dia ni lambat beriman. Lepas berlaku perang Badar, dia kena tawan, dia bayar dia, kemudian dia balik ke Mekah. Balik ke Mekah, masa sampai di Mekah baru dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan anak dia awal lagi dah beriman, Abdullah bin Abbas. Dan akhirnya bila Nabi wafat di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, dia dilantik menjadi gubernur di Taif. Dan sampai hari ini kalau kita pergi Taif, masih lagi ada makam Abdullah bin Abbas. Ada masjid tu, Masjid Al-Abbas. Di situlah ada makam Abdullah bin Abbas. Seberang jalan tu ada makam Syekh Daud Fatani. Syekh Daud Fatani ada sana di makam dia di Taif. Jadi hadis ni diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ni dari segi ranking dia merupakan orang yang keempat yang banyak meriwayatkan hadis. Ranking yang disebut oleh para ulama muhaddisin. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua yang kedua Ibnu Abbas, yang ketiga Jabir bin Abdullah. Betul-betul tulis lain tu, jangan tulis Jamal Abdullah. Itu kekasih awal dan akhir kan? Jabir bin Abdullah. Kemudian Aisyah, sampailah kepada Sa'id Al-Khudri kan. Ini di antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas
Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yaqulullahu ta'ala, ana khalqu al-khaira wasyarra wa tuni liman qaddartu ala biyadihi al-khair wa wailul liman qaddarahu ala yadihi al-syarra, atau kama qala. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabair daripada Ibnu Abbas. Baik, Allah Ta'ala berfirman, akulah yang menciptakan kebaikan dan kejahatan, maka berbahagialah sesiapa yang ditakdirkan kebaikan di tangannya, dan celakalah sesiapa yang ditakdirkan kejahatan di tangannya. Betul? Semua kebaikan-kebaikan ni Allah Ta'ala yang ciptakan, dan semua kejahatan Allah Ta'ala yang ciptakan. Kita yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan akidah Syekh Abu Musa Al-Asy'ari cerita tentang bagaimana walaupun Allah Ta'ala ciptakan kebaikan kejahatan, tapi dalam masa sama kita ada usaha dan ikhtiar yang kita panggil ikhtiari. Dan ketentuan Allah ni kan selalu saya sebut ada dua kan, ikhtiari dan ikhtirari. Ada satu lagi dipanggil syibhul bainal ikhtiyar wal ghairil ikhtiyari. Jadi dia kata ikhtiari ni usaha kita. Dan usaha kita, kalau apa pekerjaan yang kita buat, dia ada ikhtiar, usaha kita. Kalau kita baca dalam kitab Imam Al-Ghazali menyebut, bila sebut al-ikhtiyari, usaha ni dia buat satu contoh ya, kahwin. Kahwin itu makna dia ikhtiar. Juru nikah sini siapa? Tak ada. Mana tanya juru nikah? Orang datang ni kahwin ni, adakah dia berkahwin atau terkahwin? Tuan-tuan yang duduk dalam surau ni, siapa yang biasa terkahwin? Saya ceramah satu pejabat kerajaan, dibentuk kata silap saya. Dia kata, Ustaz, dia nak kahwin, ambil gambar semua, ada kamera semua, letak pelamin apa semua. Kahwin nombor 2. Macam mana isteri dia jumpa, isteri pertama dia jumpa. Dia kata, ni apa ni bang? Apa ni? Dia kata, minta maaf lah ya, abang terkahwin. Kahwin mana ada tuan-tuan? Dia mesti usaha dan ikhtiar. Ini Imam Ghazali sebut ikhtiari. Ketentuan Allah tu ikhtiar, usaha dan ikhtiar itu. Tuan-tuan bekerjalah di mana-mana syarikat. Adakah tuan-tuan bekerja ataupun terkerja? Saya Ustaz tiba-tiba terkerja dekat TNB, adakah? Tak, dia mesti ada datang interview, mesti mohon, kan itu ikhtiar. Dia ada ghairul ikhtiar. Dia kata ghairul ikhtiar ni bukan kehendak kita, bukan kehendak kita. Dalam kitab Imam Ghazali Ihya Ulum dia sebut ghairul ikhtiar ni, dia buat contoh jatuh jembatan. Dia buat contoh lah jatuh jembatan, baju basah. Tuan-tuan datang surah Ikhwan, tuan-tuan bila tengok surah basah ya, tuan-tuan kata apa? Jatuh jembatan ke terjatuh? Jatuh ke terjatuh? Accident ke ter-accident? Accident tu lah, tak payah ter lah. Saya ter-accident adalah tak boleh kan? Saya jatuh jembatan, baju basah, memang jatuh jembatan, terjatuh kan? Dia ter-accident, terjatuh. Dia buat contoh lah, jatuh jembatan tu bukan kena kita, terjatuh. Adakah orang berjatuh? Pasal apa? Pasal baju berjatuh jembatan, ada tak? Tuan, jawab bahasa tu tak terima, berjatuh kan? Pasal apa kereta remuk ni beraksident, ada? Itu nama dia ghairul ikhtiyari, bukan kehendak kita, ketentuan Allah. Tapi ada satu syibhul, dia kata seolah-olah macam ikhtiar dan ghairul ikhtiyari. Atau panjang cerita ni kan? Okey, tak boleh ceritakan itu ketentuan Allah. Jadi kita dalam mazhab Abu Musa Al-Asy'ari ni cerita tentang bagian akidah, ada usaha dan ikhtiar kita. Allah Ustaz, memang saya ni memang jenis dah macam ni lah Ustaz, tak berapa nak cerdik apa ke, dah mana dia ada usaha dan ikhtiar nak jadi cerah, nak jadi cerdik.
Cuma dia kata kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala ciptakan ni semua Allah Ta'ala bagi pada manusia. Cuma manusia ni ada akal, dia boleh membezakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Cuma bila sebut kebaikan-kebaikan ni, ya Allah Ta'ala bagi pada semua manusia ni berbagai-bagai jenis lah. Al-birrul la yabla, kebaikan yang kamu buat Allah Ta'ala tidak persiakan. Mana dia kebaikan, ada kalanya satu kebaikan yang kita buat tu Allah bagi satu pahala. Ada satu kebajikan yang kita buat tu Allah gandakan sebanyak 10. Ada kalanya Allah gandakan sebanyak 27. Ada kalanya Allah gandakan sehingga 70. Ada kalanya Allah gandakan 1000. Ada kalanya digandakan 100,000. Ada kalanya Allah tidak menyebut jumlah pahala. Satu kebaikan yang kita buat dapat satu. Contoh, niat. Tuan-tuan daripada rumah tadi niat bawa duit dah dalam poket ni, nak niat masuk dalam tabung, balik-baliklah, bawa balik-balik duit tu. Dapat tak pahala? Dapat pahala niat. Kalau masuk kan lagi banyaklah pahala dia. Kita malam ni niat nak bangun qiyamul lail. Lama dah tak bangun qiyamul lail kan? Malam ni niat nak bangun qiyamul lail. Kita niat sebelum isyak, sebelum tidur. Elok sedar-sedar as-salatu khairum minan naum, subuh dah. Tapi kita tetap dapat pahala. Pahala tu nama dia pahala niat. Okay. Jadi tuan-tuan jangan tiap malam niat, ya bangun tak kan? Sampai bila kita nak dapat subsidi pahala niat ni? Itu satu. Ada kalanya satu kebaikan yang dibuat oleh seorang manusia tu Allah gandakan sebanyak 10. Antaranya orang yang membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Al-hasanatu bi amsali 10. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun min harfun. Mana-mana orang baca Al-Quran ditulis baginya kebajikan. Al-hasanatu bi amsali 10. Dan kebajikan itu digandakan 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf kata Nabi, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tuan-tuan, itu tak termasuk lagi pahala kita melihat mushaf Quran. Tak cerita lagi pahala kita melihat setiap huruf-huruf Al-Quran. Tengok mushaf tu boleh pahala dah, tengok huruf pun boleh pahala dah. Itu Quran. Kita cerita tentang bagaimana baca alif lam mim, confirm 30. Tanzilul kitabil la raiba fihi min rabbil alamin. Cuba kira berapa tuan. Tak payah itulah kita kata bismillah pun dah 19 huruf. Bismillah 19 huruf. Fatihah ada berapa huruf? Kita bisa kira tak? Ayat sebut tahu 7. Ada lebih kurang 150. 150 campur dengan 19 kali pula dengan 10. Itu bismillah dengan Fatihah. Ini untungnya kita umat Nabi Muhammad SAW. Sikit saja amalan kita buat, tapi banyak gandaan pahala yang dibagi. Ada kalanya digandakan sebanyak 70. Ini kelebihan orang yang, antaranya orang yang memuliakan tetamu. Maka tetamu datangkan, man kana, hadis Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, ada dia memuliakan tetamu. Dan setiap satu dirham yang kamu belanjakan untuk memuliakan tetamu tu, Allah gandakan pahala sebanyak 70. Satu dirham. Satu dirham ni maknanya wang perak. Ya. Lebih kurang dalam kita ambil lah RM1 lah tuan-tuan. RM1 kan. Saya datang rumah tuan-tuan jamu kari 4 pusing RM1. So yang perlu RM1 dapat berapa? 2. Janganlah kari 4 King Kong. Kari 4 biasa lah. Kari 4 King Kong pun dah RM3 kot. Saya ceramah mana orang terbit. Ya Allah, besarnya kari 4 ini nama Ustaz. Kari 4 King Kong. Dekat di belah Kelang ke Andalas ke mana kan, buat King Kong satu keripak tu pun tak habis dah kan. Maknanya RM1 yang kita belanjakan tu Allah gandakan pahala dia sebanyak 70. Itu kalau jamu keripak RM1. Tapi kalau saya datang tuan-tuan jamu siapkan masak 3 rasa, kailan ikan masin, telur goreng bistik, pambiam seafood, carrot susu, campur pula hari udang goreng tepung, atau kira lah apa-apa.
tuan-tuan yang ambil kesempatan pula. Mam, saya nak pergi rumah imam lah malam besok. Pasal apa? Imam tak dengar ke ustaz ceramah malam ni? 1 dirham yang imam belanjakan Allah gandakan sebanyak 70. Kan aku ni tetamu kau, mam. Awak kalau macam ni, ambil plaster Jepun tampal dekat mulut dia. Ni kalau jenis orang take advantage punya orang ni. Baik, itu yang ketiga. Ada kalanya Allah Ta'ala gandakan pahala sebanyak 1000. Ini kelebihan orang yang bersemayam di Masjid Nabawi di Madinah. Ada kalanya digandakan sebanyak 100,000. Ini kelebihan orang semayam di Masjidil Haram. Dan lepas Covid insyaAllah kita pergi. Dan tapi tak tahulah bila berakhir Covid. Allah Akbar. Ada kalanya Allah tidak menyebut jumlah pahala. Ini selalunya yang berkaitan ibadat puasa. Puasa ni asyamu li wa ana ajzi bih. Aku yang tentukan kepahala dia. Jadi apa juga kebaikan Allah tidak persiakan. Cuma bila ditanya oleh Sayyidina Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di atas dunia ni kita boleh kenal tak dia siapa di ahli syurga, siapa di neraka?" Ya, di atas dunia pun kita dah kenal dah. Siapa di ahli syurga? Siapa juga dipermudahkan oleh Allah Ta'ala melakukan kebaikan, dia lah ahli syurga. Mudah nak buat baik. Apa juga mudah aja. Ajaklah kepada ma'ruf, ajaklah kepada baik, anytime, any place, mudah saja. Ada orang susah sungguh. Siapa ahli neraka? Siapa juga dipermudahkan oleh Allah Ta'ala melakukan kejahatan, dialah ahli neraka. Jadi Allah Ta'ala menciptakan ni. Jadi hadis ni tentang menceritakan suruh kita ni ikhtiar buat kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk nak mengumpul gandaan pahala yang banyak. Cuma selalu saya ingatkan pada diri saya, pahala-pahala bukan jaminan untuk kita nak mendapat balasan syurga, tidak. Siapa ni? Pahala-pahala ni sebagai jaminan untuk kita nak dapat keselesaan di negeri akhirat. Itu pun tak tentu lagi tu. Agak-agak sepanjang kita hidup ni, biasa tak kita maki hamun orang? Takut biasa dia tuntut di akhirat nanti. Pahala kita banyak. Setiap hari sembahyang banyak, dengan kuliah banyak, zikir banyak, alhamdulillah. Tapi sampai sana biasa kita maki orang sekali, aku minta balik pahala. Habis aku bankrupt. At-tadrimu alal muflis. Aku kita menjadi orang yang muflis nanti. Allah na'udzubillahi min zalik. Baik, itu yang pertama disebut dalam hadis ni. Aku yang menciptakan kebaikan-kebaikan. Maka beruntunglah, Allah Ta'ala sebut, beruntung berkebaikan jantan, dan berbahagialah orang yang telah ditakdirkan Allah Ta'ala kebaikan di tangannya. Akbar kan. Kalau kita baca dalam sirah Nabawiyah, Ukrimah bin Abi Jahlin. Ukrimah ni antara top 10 orang yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dia sampai di Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah. Sampai di Mekah, Ukrimah ni orang nombor 1. Jumpa, bunuh dia. Wahsy bin Harbin bunuh dia. Dan ramai lagi lah sahabat-sahabat apa ni golongan-golongan orang yang ada ni, orang yang Mekah, jumpa bunuh 10 orang. Nabi sebut jumpa bunuh. Bukan cari dah, jumpa bunuh. Takdir Allah Ta'ala, Ukrimah bin Abi Jahlin pada ketika itu dia akan mempermasa tuan kekuatan musyrikin Mekah ni makin lama makin kurang dah. Dia start daripada perang Badar kan. Perang Badar, Abu Jahal mati dibunuh. Kemudian pada ketika itu Ukrimah ni anak Abu Jahal lah. Dia nak balas dendam. Berlaku pula perang Uhud tahun yang ke-3 Hijrah. Kemudian dia menang. Dia tak buah hati lagi. Berlaku pula perang Khandaq ataupun kita pergi perang Ahzab. Sampailah tahun yang ke-7 Hijrah, maka pada ketika berlaku pembukaan Fathul Mekah. Jadi bila berlaku perang Fathul Mekah, antara kawan baik Ukrimah bin Abi Jahlin ni siapa dia? Iaitulah Khalid Al-Walid. Tahun yang ke-6 Hijrah, Khalid Al-Walid ni pergi ke Madinah beriman dengan Nabi. Sebab dia tengok dah tak ada harapan dah. Dia kata makin lama makin kekuatan dah tak ada, Muhammad bina kekuatan Madinah. Akhirnya pergi beriman. Dan bila Nabi serang kota Mekah, tuan-tuan, dia ada 4 penjuru. Nabi lantik sahabat. Antaranya penjuru
penjuru tu dilatih Khalid Al-Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abi Ubaidillah Amir Al-Jarrah, seorang lagi siapa ke nama dia, lupa sesuatu. Jadi salah satu daripadanya pintu yang paling besar yang dimiliki oleh kaum Quraisy ni, dan yang daripada kabilah Abu Jahal ni, iaitulah di pintu yang akan yang paling banyak lah dia punya orang yang musyrikin di situ. Jadi pada ketika itu berlakulah peperangan kecil di antara Ukrimah dengan Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni Ukrimah ni best friend asal dia, kawan sama kita panggil sparring lah. Berlaku pergaduh-pergaduh, akhirnya dia kata tak ada harapan menang, dia lari pergi ke Yaman. Dia lari pergi ke Yaman. Kemudian sehinggalah pada ketika itu Umi Mekah tu dalam keadaan ditawan, dan ramailah yang beriman, termasuklah ketua kabilah di situ masa ketika Abu Sufyan beriman pada Nabi SAW. Dan pada ketika itu seorang perempuan ni tutup muka dia, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, tolonglah maafkan aku." Siapa perempuan ni? Hindun bin Utbah yang terlibat membunuh Sayyidina Hamzah. Hindun bin Utbah. Jadi Hindun pun dia kata dia nak maafkan aku, maka Nabi SAW maafkan. Lepas tu datang pula seorang lagi perempuan, Ummul Khair nama dia. Ummul Khair ni siapa dia? Isteri kepada Ukrimah bin Abi Jahlin. "Ya Rasulullah, maafkanlah aku ya Rasulullah, aku beriman dengan kau ya Rasulullah." Nabi maafkan. Dan ya Rasulullah minta satu tolong Rasulullah, tolonglah maafkan suamiku. Siapa kami ni? Ukrimah bin Abi Jahlin. Jadi akhirnya Ukrimah kata Nabi maafkan, dan bawa Ukrimah ke sini. Ukrimah lepas sampai ke Yaman dah, maka isteri dia Ummul Khair ni pergi ke Yaman bersama dengan dia punya pembantu dia, ialah Ukrimah, tuan-tuan, anak Abu Jahal, anak Tan Sri Abu Jahal. Tuan-tuan, dia nak main orang kaya. Jadi pada ketika itulah bagaimana dia pergi bersama dengan pembantu dia. Ya, sampai di pertengahan jalan, pembantu ni dia bila tengok, jadilah dua orang, tuan-tuan, lelaki perempuan, mana boleh tahan. Sampai di pertengahan jalan, pada ketika itu dia ajak melakukan hubungan, yang menyebabkan Ummul Khair kata, "Tempat ni tak kurang sesuai sikit lah, jom kita pergi depan sikit, kau ada homestay ke, hotel budget, motel ke, kita sewa lah." Macam itulah bahasa saya lah. Sampai di kampung tu dia menyerit, "Tolong!" gitu. Jadi pada ketika orang kampung pun pakat-pakat tangkap orang pembantu Abu Jahal ni, Ukrimah. Dan Ukrimah pun pergi ke dan isteri dia pergi seorang-seorang pergi ke Yaman. Kita tahu Yaman itu tuan dia selatan Arab Saudi. Maknanya bila sampai Yaman ni, bawah Yaman tak ada laut. Bila dah laut tu, lepas tu boleh menyeberang ke, nak pergi ke Afrika ke, nak pergi ke Eropah tu senang. Jadi takdir Allah Ta'ala, Ukrimah ni nak seberang laut ni. Dan orang yang ataupun kapal tu yang nak naik kapal, nak menyeberangi lautan ni, syarat dia satu saja. Tiket dia satu dah. Apa tiket dia? Qul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Abu Jahal kata, "Aku lari daripada Madinah ni sebab kalimah ni lah." Kalau bahasa kampung kita panggil, tak buluk aku nak naik kamu yang sampan pun tu. Jadi pada kita dia tunggu. Ummul Khair pun sampai. Dia kata cari. Tanya dekat orang, kena tak orang semua ke cari orang macam ni. Dia punya kuda dia, nombor plate dia begini contohlah. Jadi pada kalau tak silap ada seorang tu duduk dia kuda dia dekat depan tu. Dia pergi. Kemudian beritahu kepada suami dia, Ukrimah. Dia kata, "Bang, dia belah balik ke Mekah. Kau nak mampus lagi Muhammad tetap aku bagi mata tak? Nabi dah maafkan kamu, kembali dah." Maka dia balik ke Mekah semula. Dan bila kembali ke Mekah, ketika itu Nabi SAW dalam tengah riwayat menyebut, ada riwayat menyatakan sedang nak sidai kain. Dengar orang panggil Ukrimah dah balik. Kemudian Ukrimah berdoa kepada Nabi, minta bagi jaminan. Nabi bagi jaminan tidak akan apa-apakan Ukrimah. Dan pada ketika itu Ukrimah minta, "Ya Rasulullah, tolong doakan aku ni menjadi orang yang taat kepada Allah. Dan ya Rasulullah, dulu banyak harta ku habiskan untuk perjuangan musyrikin Mekah. Yang ni separuh daripada harta ku aku belanjakan untuk perjuangan Islam.
Dan dia antara orang cukup hebat beribadat, cukup wara, Ukrimah bin Abi Jahl ni. Dan sehinggalah dalam riwayat menyebut dia meninggal dunia dalam perang Mu'tah. Dalam perang Mu'tah dia meninggal, dia ada gugur syahid. Baik, tak apa, ini makna ceritakan daripada dulu melakukan kejahatan, Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada Ukrimah bin Abi Jahl. Baik, tetapi orang yang melakukan kejahatan dia celaka, dia kata. Sebab tu kalau kita tengok Al-Quran, ada manusia yang Allah Ta'ala sebut nama dia dah mati, dan ada Allah Ta'ala menemplak, ataupun bahasa agama dia mengkhitabkan dalam Al-Quran masa dia hidup lagi. Masa dia hidup, nama dia kena Allah Ta'ala dah celakakan dah templak, dah khitabkan dah. Siapa dia? Abu Jahal dan isteri dia Ummul Jamil. Tabbat yada Abi Lahabil. Ayat tu turun masa bila? Ayat tu turun masa Abu Jahal masih hidup. Abu Jahal masih hidup. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Isteri dia, wa imra'atuhu Ummul Jamil. Ya. Isteri dia pun kena menemplak. Allah templak kejahatan-kejahatan dia buat. Dan kalau kita tengok yang umat-umat terdahulu, Allah Ta'ala khitab dah mati. Contoh Qarun, Allah khitab bila dia dah mati, Allah sebut. Fir'aun dalam Qarun, Fir'aun mati dulu. Kemudian bau Qarun. Abu Rughal, Allah Ta'ala sebut. Kenapa Abu Rughal? Orang yang terlibat mengupah 9 orang Samsin untuk membunuh unta Nabi Saleh alaihi salam. Allah khitab bila dia mati. Ya. Macam Qarun ni tak, Allah Ta'ala sebut. Bagaimana dalam surah Qasas ada cerita tentang Qarun. Pasal apa Allah Ta'ala binasakan Qarun ni? Dia antaranya Qarun ni tuan, dia antara orang yang beriman dengan Nabi Musa. Kan kita cerita bagaimana dulu, saya pun dah lupa dah bila saya cerita. Kan Nabi Musa alaihi salam ketika mana menerima wahyu balik daripada mana? Daripada Madian, setelah duduk bersama dengan Nabi Syuaib, berkahwin dengan anak Nabi Syuaib selama 8-9 tahun. Kemudian dia nak balik semula ke Mesir, kemudian dapat api, kemudian dia naik Bukit Tursainar kita panggil. Kemudian Nabi Musa naik, maka begitulah dialog yang pertama Nabi Musa dengan Allah Ta'ala. Yang ceritakan dalam Quran, cerita Allah Ta'ala perintahkan, wahai Musa, campakkan tongkat apa yang ada di tangan kamu. Ya Musa, apa yang ada di tangan kamu. Jadi pada ketika itu, tuan, bukan Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala tahu, tapi pasal apa Allah Ta'ala tanya lagi? Dah tahu tanya pula. Ini style, skill sebelum memulakan berbicara. Dia ada style dia kan. Macam tuan-tuan bercakap dengan anak kita lah kan. Kita cakap dengan anak kita, ya tuan-tuan depan ni semua tak macam tak ada anak, nampak kan, kecil-kecil kan. Semua cucu lah cucu. Kita jumpa cucu kita makan aiskrim. Kita nak memulakan sembang tu macam mana kan? Dek, makan apa tu? Kan, aiskrim tu. Ada tak cucu kata, bangang betul tu aku ni, kan aiskrim ni? Ada ke? Tak ada. Itu style nak mulakan bicara. Nabi Musa, macam tu lah Nabi Musa, apa yang di tangan kamu? Tongkat tu dalam ayat menyebut Nabi Syuaib hadiahkan kepada Nabi Musa, dan tongkat tu asal dia tongkat Nabi, siapa dia? Nabi Adam alaihi salam. Dan akhirnya bila campak tongkat tu menjadi seekor ular yang besar. Itu cerita tentang Nabi Musa. Kan Nabi Musa bercakap. Kemudian balik ke Mesir, sebabkan daripada kaum Bani Israel beriman, dan Nabi Musa bawa 70 orang kaum Bani Israel naik nak tengok Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Salah seorang daripadanya sepupu Nabi Musa, nama dia Qarun. Qarun ni tuan-tuan, dia asalnya beriman. Orang yang paling alim kitab Taurat ni, yang pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Harun, abang Nabi Musa, yang ketiga Syekh Qarun. Syekh kata Qarun ni belajar dengan Nabi Musa sampai dapat hikmah. Kita belajar dapat ilmu, ya, Qarun sampai dapat hikmah. Dia tahu bagaimana kehebatan. Jadi dia tengok Musa ni kata boleh berkata-kata dengan Allah. Semua kaum Bani Israel kata hebat Musa, dia kata. Sampai tang Qarun, pasal apa Musa pula patutnya aku jadi Nabi? Oh, dia tak puas hati, itu punca dia. Dia tak puas hati dengan Nabi
Nabi Musa. Dan kebetulan Allah bagi kepada Qarun ni 3 kelebihan ni. Yang pertama, Qarun ni harta banyak. Rumah dia bersalut dengan emas. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi dia ilmu. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala bagi muka dia handsome. Tuan-tuan, kalau ada 3 benda ni dekat kita, tuan, ada harapan dari Qarun. Takut juga tuan-tuan. Sebab tu kita ni muka pun tak handsome sangat. Ada tengok muka Minang ada, muka Jawa pun ada, muka Mandailing pun ada. Taklah handsome sangat. Dia tak macam orang Yahudi. Ya Allah, Yahudi tuan-tuan. Bishop dia tu kan, Bishop Yahudi pakai blazer tu. Tengok muka dia besar dia tu, ya Allah, halus ya. Dia punya urat dia ni nampak hijau. Lelaki handsome. Mulut dia ni subhanallah. Hidung dia. Ingat masa sekali saya pergi bila pakai plastik tu, jumpa bishop dia tu, dia dekat dia baca kitab Taurat, dia menghafal, dia baca kitab Taurat ni. Depan makan Nabi Daud. Kawasan tu kawasan yang sesak kan. Jadi bas nak masuk tu payah. Jadi masa tu saya ingat dia tengok ada seorang bishop, dia tu duduk dekat bus stop. Saya pun nak katakan hi. Dia pun hi juga lah. Where you coming from? Coming from Malaysia kata. Masing-masing. Dia kata, dia apa? Dia kata kita teori sini lah apalah. Dia tanya dia, you kerja di mana kata? Dia kerja dia macam you tengok tadi lah kan. I baca kitab Taurat dan dibayar gaji setiap bulan. Berapa sebulan kata? Sajalah kita busybody sikit. Bolehlah dia kata 5,000 kalau duit sana lah. Shekel daripada 5,500. Kita lebih kurang 6,000 lebih sikit lah kan. Bayar baca kitab dia, tak ada kerja lain. Tak ada kerja kitab tu, baca kitab dia. Tapi dia banyak lah, rumah dia dapat free, naik bas free, semua free. Syarat dia kena pakai tu, pakai baju dia tu, kena pakai blazer dia tu, kena bawa kitab dia tu, naik bas free ya. Dia punya bishop dia kan. Tengok muka dia tu macam, ya Allah, handsome sungguh tu. Putih dia ni, ish. Tengok kulit saya, langit dengan bumi juga. Hanya keturunan Nabi Yusuf alaihissalam kan, handsome belaka. Tak ada kerja lain ke? Tak ada. Kau bulan Ramadan kau menjaga martabak ke, buat apa ke, congkuit tiaw ke, tak ada dia tu. Kahwin tak? Yalah, memang bishop dia kahwin, Yahudi kahwin. Kita orang Islam apa ni kahwin kan, yang tak kahwin ni padri Kristian ni. Kristian tak kahwin. Kita orang Islam tu imam kahwin tak? Kahwin. Itu tak campur lagi kahwin dekat Masjidil Haram lagi tu banyak kahwin kan. Baik. Jadi bila tanya dia kahwin, bila kahwin kan ada tengok isteri dia datang. Isteri datang buat semula tu dengan anak dia. Tengok isteri dia, ya Allah, darah ni tuan-tuan macam nampak mengalir. Subhanallah. Dan ceritakan bagaimana Bani Israel atau Yahudi. Tak apalah daripada cerita Qarun tadi. Jadi akhirnya Qarun bila dia pasal apa, dia kata 3 benda. Yang pertama dia kaya. Kekayaan ni kalau Tok Guru bagi contoh lah yang senang, dia kata kalau dia letakkan dalam peti 7 ekor unta bawa. Itu makna penafsiran nak cerita banyaknya harta. 7 ekor kuda ataupun unta, heret dan seret, mana dia dalam satu peti. Itu anak kunci. Tak cerita lagi harta Qarun. Itu kekayaan dimiliki satu. Yang kedua, dia ni pandai. Jadi pandai ni dalam cerita Israeliat, kalau kita baca, dia ni belajar dengan Nabi Musa ilmu kimia. Dia pandai ilmu kimia ni. Betul? Betul, mungkin dulu masa mengaji dulu ada kelas sains kan? Ada kelas sains sini tak? Betul, kelas sains aku ngaji kelas sains. Saya dulu kelas sains juga, tapi sains pertanian. Kan? Jadi kelas sains, orang kelas sains ni fizik, biologi, kimia kan dia belajar tu. Dia pandai dengan kimia. Saya masa di Mesir dia pun belajar juga kimia. Silibus universiti tu kalau tak lulus kimia pun tak apa. Dia Mesir ni, kalau Universiti Azhar ni, kalau mata pelajaran contoh fiqh ke tasawuf ke tak lulus, ataupun cukup makan dia,
atau tak lulus senang dia. Dengan syarat Quran lulus. Kalau Quran dapat 90 ke 80 ke 80 ke atas sudah. Kalau yang lain tak lulus ni, dia agak lulus. Tapi kalau Quran tak lulus, yang lain semua tak lulus juga. Itu di Quran ini dengan siasat. Jadi salah satu silibus tu kimia, belajar kimia Allah. Pensyarah dia tu, pensyarah yang mengajar kimia ni, Universiti Al-Qahirah. Pensyarah ni datang belenggang dia. Belenggang dia. Kita bawa buku ni belenggang dia, bawa boleh tulis. Saya hapuk pun tak faham. Kawan-kawan saya daripada Yugoslavia, daripada Romania, daripada mana Rusia, yang jenis-jenis buat bom ni lah, dia faham lah. Tapi Q kuasa 2 kali dengan X kuasa 3. Apa benda lah, ya Allah. Q kuasa 2 kali X kuasa 2. Sampai hari ni saya tak apa benda lah Q ni, apa benda ni. Adalah ilmu kimia tu. Siapa tak faham. Dan dia belajar dengan Nabi Musa. Maknanya dia sehingga kan dia pandai korun ni, sehingga kan rahas dia. Rahas ni tembaga boleh dia adun, jadi mah. Sampai kan timah tu dia adun dengan ilmu kimia ni jadi emas. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada lah ilmu ni, tutup pokok lah nak. Habib jual semua tutup lah ke. Itu hebat dia. Yang ada daripada Korun. Jadi aku ni pandai pasal apa Musa jadi Nabi? Sepatutnya aku lah jadi Nabi. Korun. Kemudian yang ketiga, muka dia handsome. Muka dia ni handsome. Dan dalam Bible menyebut suara dia pun yang husnul saut. Dia kata husnul saut mana dia? Suara yang merdu. Kepada kau akhirnya kalau istana dia itu diperbuat daripada emas, banyaklah kaum Bani Israel ni kalau dia keluar ke pekan ni, dia pakai dengan serba perhiasan dia. Dia pakai ni perhiasan dia, sampaikan semua orang yang jadi dia punya bodyguard dia. Tonton jangan main-main. Korun ni bodyguard dia pakai Ferrari, guard dia pakai Bentley. Contohlah, tak adalah zaman tu Bentley kan, nak ceritakan mewah dia tu. Korun ni kalau dia punya kemegahan dia, kalau dia pingat dia tu, dua papan lah tak pingat ni. Tetapi saya tengok pingat tu, askar banyak lagi pingat lah, 2 papan, kemudian habis semua tu. Korun pakai tu, nak pergi mana? Nak pergi pasar ya. Itu Korun. Jadi akhirnya dia kata bila turun ayat cerita tentang Allah Ta'ala perintahkan keluar zakat, dia dah mula dah. Dan zakat ni Allah Ta'ala perintahkan setiap 100 dinar, setiap 1000 dinar, zakat dia dinar, 1 dinar. Setiap 1000 dirham, zakat dia dirham, 1 dirham. Dan setiap 1000 ekor kambing, zakat dia seekor kambing. Dan Allah perintahkan Korun keluarkan zakat. Korun tak puas hati. Ialah tu Korun harta dia bukan sikit. Harta dia bukan sikit, harta Korun ni banyak. Dan 7 ekor unta kita sebut tadi lah. Nak cerita bila suruh keluar zakat, dia tak mau keluar zakat. Bila tak mau keluar zakat, pada ketika itu dia cari orang, ada keluarga 40,000 orang yang dipengaruhi. Dia kata Musa ni ambil kesempatan di atas kekayaan kita. Ambil kesempatan akan kekayaan kita. Dia kata dia nak minta ambil duit kita pula. Jadi dia panggil Nabi Musa sekali. Musa, kita buat kuliah sekali, lama tak dengar kuliah kamu dah. Ceritalah wahai Musa, cerita tentang kalau sekiranya seorang itu didapati mencuri, apakah hukuman dia? Nabi Musa kata tak ada dipotong tangan dia. Hukum potong tangan dia adalah kita Taurat. Kalau seorang didapati minum arak, apa hukuman dia? Nabi Musa sebut apa hukuman dia. Dan kalau sekiranya seorang itu berzina, apa hukuman dia? Nak disebat dengan 100 kali sebatan. Okey, Musa sebelum tu Korun ni dia cari seorang GRU, kita panggil pelacur lah, supaya menuduh, memfitnah yang dia telah melakukan hubungan dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang menyebabkan pada ketika itu, wahai Musa dan Bani Israel beritahu, kalau sekiranya kamu mencuri, adakah kamu kena potong tangan? Ya, aku pun kena potong tangan. Kalau kamu minum arak, aku pun kena hukuman.
Kalau sekiranya kamu berzina, aku pun kena. Jadi pada ketika itu Musa, dia kata, orang sekarang dah kecoh dah. Satu Mesir dah kecoh dah. Sebab apa? Ada seorang perempuan mendakwa kamu telah berzina dengan dia. Tuan-tuan, dia tolong Nabi ni. Allah, orang baik-baik ni, ya Allah, tak ada semua orang tak berhati. Ada orang tak berhati. Jadi akhirnya pada ketika itu, Nabi kata, Nabi Musa panggil perempuan tu. Kata, adakah kamu mendakwa yang aku telah melakukan hubungan dengan kamu? Ya. Wallahi, dia kata, demi Allah yang telah membelah lautan, membinasakan Bani Israel, yang telah membelah lautan, membinasakan Fir'aun, sekiranya kamu berbohong, aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kamu pun semua akan binasa, seperti mana binasanya Bani Israel dan juga binasanya Fir'aun. Tuan-tuan, bila Nabi Musa sebut macam tu, pakat-pakat lagi belakang 40,000 orang ni semua left group kan. Tuan-tuan biasa left group tak? Semua left group belakang. Akhirnya yang tinggal 2 orang ya. Korun bersama dengan pembantu dia 2 orang ni. Jadi kata Nabi Musa tanya, kata, kenapa kamu buat macam ni? Kenapa kamu tuduh aku begini? Kata, kamu tak layak jadi Nabi, aku layak jadi Nabi. Nabi Musa, tuan-tuan, Nabi yang wakallamallahu Musa taklima, berkata-kata dengan Allah, angkat tangan saja. Maka pada ketika itu, ya Allah, datangkanlah kemurkaanmu kepada manusia yang jahat seperti Korun ini, dengan supaya hartanya ditenggelamkan. Dalam riwayat menyebut Korun pada ketika Nabi Musa, tuan-tuan, Nabi. Sebab itu Nabi Musa ni, nama yang paling banyak Allah sebut dalam Quran, Nabi Musa lah. Dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah Asy-Syu'ara, surah Al-Qasas, surah Ibrahim, banyak cerita Nabi Musa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada nama tapi tak sebanyak Nabi Musa. Nabi Musa cukup banyak. Jadi pada ketika itulah bagaimana Allah Ta'ala Nabi Musa angkat tangan saja. Pada ketika itu Korun sedikit dia punya badan dia ni dah masuk sampai ke dalam neraka, dah tak boleh bergerak masuk ke tanah sebesar buku lali, sedalam buku lali. Kemudian Nabi Musa doa lagi yang kedua sedalam lutut, doa kali ketiga sampai ke pinggang, dan semua dah lari dah. Ya Allah, datangkanlah bencana dia sampailah kepada hidung dia. Dan kalau kita baca dalam kitab ada, sehinggalah semua dia tenggelamkan Korun dengan harta-harta dia sekali. Dan sehinggalah pada ketika itu dalam kitab tafsir menyebut Korun sampai hari ini tak sampai lagi di bawah dasar perut bumi ni. Dan kitab tafsir menyebut tiap-tiap hari ni Korun ni dia akan dihenyak ke dalam perut bumi ni setinggi manusia berdiri. Betul? Sungai Buloh ni siapa paling tinggi? Bila je Rasulullah bila paling tinggi kan? Tinggi. Setinggi manusia dia. Berapa kaki? Ambil kata 6 kaki. Tiap-tiap hari 6 kaki. Tiap-tiap hari. Sampai bila? Sampai di dalam riwayat itu sampailah Israfil meniup sangkakala. Allahu Akbar. Ini orang yang Allah Ta'ala bagi dia kata berhati-hatilah. Bukan nak menakut-nakutkan, tidak, berhati-hati. Seperti masuk sahabat di Shah Alam. Sahabat lah, dia panggil ceramah di rumah dia. Orang yang kaya ustaz, tengok jiran sebelah, ush, hebat kata. Tuan-tuan tahu pintu gerbang di rumah dia tu, pintu gerbang rumah dia disalut dengan emas. Harga dia kata 1 juta. Kalau tak silap saya US dollar, 1 juta US dollar. Ya Allah. Tu pintu gerbangnya, gerbang pintu pagar tu ada gerbang dia. Tu salut dengan emas. Macam mana nak jawab depan Allah ni? Nak jawab macam mana? Tuan-tuan ni pun sama juga ni. Saya rasa baju tuan-tuan ni banyak cantik kan. Tuan-tuan tak pakai pun, duduk lemari tu kan. Tak boleh tanya besok. Ni kopiah tuan-tuan ni, yang hitam tu lah tuan-tuan pakai, yang tak berbasuh-basuh tu. Yang biar baru banyak. Yang tu pun ditanya. Subhanallah. Ini berlaku kepada sebab apa? Kejahatan yang Allah Ta'ala ciptakan. Jadi sebab itulah kita ni umat akhir zaman untuk Allah masih kekalkan lagi kesan-kesan ni. Kesan-kesan tu masih ada lagi. Kesan-kesan tempat Korun dibinasakan di Tasik Fayyum di Mesir. Kesan Nabi Musa cukup banyak lah tuan-tuan, dengan Fir'aunnya, dengan piramid dia.
Bahkan kalau kita tengok mayat Firaun tu masih ada lagi, dia punya keranda dia tu pun buat daripada emas. Kalau tutup kepala dia tu pun dah 9 kilo. Tutup macam topeng lah, dia ada kebesaran dia. Kalau Google dalam apa dia topeng Firaun ni. Firaun tu jawatan dia lah, nama dia Ramses III tu. Dia punya topeng tu dia emas 24K, 9 kilo. 9 kilo tak? Ya Allah, ke 1 gram emas 22K, emas yang isteri tuan-tuan pakai itulah. 22K, 1 gram pun 1 gram lah. Itulah 1 gram. 1 gram pun dah RM268. 1 gram, yang ni 9 kilo. Sampai hari ni Allah Ta'ala kekalkan mayat dia masih lagi ada di Mesir itu. Contohlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan laut mati. Sampai hari ni ada lagi kaum Nabi Lut, Allah binasakan. Sampai hari ni ada lagi kaum Nabi Hud. Dan di Petra, Jordan, sampai hari ni ada lagi kebinasaan kaum tersebut menentang Nabi Hud. Madai Soleh, kaum Samud, sampai hari ni ada. Sebab tu kita akhir zaman ni Allah Ta'ala suruh fa'asiru fil ardi fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin. Pergilah tengok kesan-kesan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi tuan-tuan, beruntunglah kita ni Allah Ta'ala yang cipta kebaikan kepada kita. Dan celakalah Allah Ta'ala sebelah hadis ni orang yang Allah menciptakan kejahatan kepada dia tidak memiliki. Sedangkan dia dengar apa yang disebut. Sebab tu dalam surah Al-Mulk selalu kita baca sebelum tidur tu, dan Allah Ta'ala berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, kalau di atas dunia dulu aku menjadi orang mendengar, ya Allah. Aw naqilu, aku boleh memikir, ya Allah. Jadi saya hari ni aku tak duduk neraka sa'ir, ya Allah. Ruginya di atas dunia dulu aku tak menjadi orang yang mendengar. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendengar, sami'na wa ata'na. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala gandakan pahala yang berlipat ganda kepada kita, dan untuk sama-sama kita menjadi hamba yang baik dan soleh di pandangan manusia, dan juga yang paling penting di pandangan dikata-kata ataupun di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. InsyaAllah sebelum itu kita akan sambung pada kita akan datang. Mudah-mudahan apa kita kongsikan pada malam ini ada manfaat di sisi Allah Ta'ala. Tegas satu kuam kelemahan dan ketaifan ilmu sendiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum menafsi bitaqwallah. Qul qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbana billahi wa bil islam wa nabi Muhammadin nabi wa rasulih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa lana siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.